Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan pada sekalian semua kerana masih sudi belajar lagi dengan saya. Okey, so hari ini saya Cikgu Zarina daripada SMK Bandar Tasik Puteri Rawang. Saya akan berkongsi, saya akan bimbing kalian untuk lakaran graf. Okey, untuk pengetahuan kalian, tajuk lakaran graf trigonometri adalah tajuk yang sangat penting sebab memberi markah yang banyak dan sangat mudah. Tajuk pun, soalan pun lakaran. Okey, sebelum saya teruskan saya punya perkongsian terlebih dahulu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada sifu saya untuk pengetahuan kalian semua. Okey, apa yang saya nak kongsikan merupakan hasil perkongsian yang diberikan oleh sifu saya iaitu Cikgu Nur Ishak daripada Kota Tinggi Johor, merupakan sifu untuk Easy at Maths, dan untuk pengetahuan kalian banyak juga kaedah yang saya pelajari daripada beliau. So kita sama-sama doakan supaya beliau panjang umur, sihat, sentiasa sihat, supaya sentiasa dapat mengeluarkan kaedah-kaedah untuk melahirkan kalian semua yang merasakan at Maths itu sangat mudah. Okey, jom. So hari ini saya akan bimbing kalian cara lakaran graf. Okey, ada 4 step. Okey, step pertama apa? Okey, kita tengok, kita kena tahu bentuk graf. So bentuk graf, so graf dalam trigonometri kita ada graf sin, kita ada graf cos dan graf tangent. Okey, general form untuk sin. Okey, sin from origin point macam tu. Kena buat cantik-cantik lah. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya graf cos. Graf cos ni hati-hati sikit graf cos. Graf cos kita kena lukis macam tu. Okey, dia ada macam sayap sikit. Okey. Dan satu lagi adalah graf tangent. Apa yang saya lukis semuanya adalah untuk satu putaran, one cycle. So untuk tangent dia bermula dari atas dan ada dotted line ni iaitu asymptote. Okey, itu satu lagi. Ini dia graf tangent untuk satu putaran. Semua yang saya lukis adalah untuk satu putaran general form. This one is your sin, iaitu y. Okey, y equals to a sin bx. Okey, then this one is y equals to a cos bx. And last here is y equals to a tangent bx. Tu dia. Okey, so terlebih dahulu kita kena tahulah kan bentuk-bentuk dia. Okey, seterusnya kat sini, apa yang perlu kamu tahu adalah 4 titik pada paksi X. So kaedah ini dia akan letakkan dulu 4 titik pada paksi X. Tak kisah apa-apa pun soalan, kita buat sampai 4 titik iaitu untuk 2 putaran. Okey, nanti kita tengoklah. Okey, seterusnya maksimum minimum kita akan letakkan, dan terakhir sekali setiap nilai pada paksi X kita akan bahagikan B ataupun darabkan songsangan bagi B. Okey, so saya akan bimbing kalian satu demi satu. Okey, so saya akan bagi satu demi satu contoh dekat sini. So saya bermula dengan contoh yang pertama iaitu untuk Y sama dengan 3 sin 2x. Okey, saya bagi soalan untuk 0 sampai ke 2 pi. 0 sampai ke 2 pi. Okey, so kat sini apa yang perlu kita buat adalah kita akan tengok. Okey, kita ambil pembaris dulu. Okey, soalan dia y equals to 3 sin 2x. Means your maximum is berapa? Maksimum dia 3. Okey, kita tengok maksimum dia 3. So saya akan gunakan, kalau 3 saya akan gunakan 3 baris ke atas dan 3 baris ke bawah. Begitu juga kalau 2. Kalau 2 kita guna 2 atas, 2 bawah. Kalau 4 pun sama, 4 atas, 4 bawah. Tetapi ingat, kalau 1 jangan gunakan 1 baris. Terlampau kecil kita punya graf. Okey, so saya akan letakkan satu demi satu saiz pembaris di sini supaya kita punya graf bersaiz sama. Satu titik, okey, next. Okey, titik yang kedua dan seterusnya titik yang ketiga dan yang terakhir titik yang keempat. Okey, kita dah tahu tadi maksimum kita berapa? Maksimum kita adalah nilai A kita di situ. So maksimum dia 3. So saya letakkan guna pen warna merah supaya kita tahu bahawa itu adalah nilai A. Bawah dia negatif 3. Tapi masa periksa tak payahlah guna pen warna-warni. So, kita gunakan pensel. Okey. Okey, kemudian kita akan lukiskan graf kita.
Okay, graf kita adalah graf sin, so sin positif ke atas. Okay, apa yang saya bagi contoh di sini adalah untuk graf-graf positif. So kalau negatif terbalikkan saja. Okay, saya letakkan satu titik di atas, di bawah, di atas dan di bawah supaya graf kita akan sama. Walaupun lakaran mesti nampak cantik. Okay, so kita buat dulu. Okay. Okay, satu di situ. Ini dia satu putaran. Okey. Kemudian sambung lagi. Okey. Itu dia dua putaran. Okey. Seperti saya maklumkan tadi, kita memang akan lukis sampai dua putaran. Tu number of cycle. Tak kisah berapa pi pun soalan minta. Okey. So saya akan kata tadi, dah letak 4 titik. Kita letakkan nilai sini pi, sini 2 pi, sini 3 pi dan di sini adalah 4 pi. Dan step terakhir tadi adalah kita akan bahagikan nilai X. Nilai B. Apakah nilai B kita kat sini? Ni dia kita bahagikan 2. So saya letakkanlah warna hijau supaya kita tahu itu bahagi dengan B. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Dan di sini juga kita akan bahagi 2. Okey, so sekarang kita nampaklah nilainya, bermakna dekat sini adalah pi per 2, di sini nilai dia pi, di sini adalah 3 per 2 pi dan sini adalah 2 pi. So saya padamkanlah nilai-nilai kat sini, okey, kita tuliskanlah betul-betul. Okey, so kat sini tadi kita punya 2 pi, di sini kita punya pi. So kita tahu sini adalah pi per 2 dan sini adalah 3 per 2 pi. So siap, itulah graf kita. Okey, berapa markah? Ada 3 markah. Apa markah dia? Satu, dia akan tengok bentuk graf. Yang kedua, dia tengok kita punya nilai amplitude maksimum dan minimum. Dan dia tengok kita punya julat 2 pi itu ada berapa putaran. Okey, itu je, sangat mudah. Okey, sekiranya soalan minta sampai ke pi saja. Sampai ke pi sahaja. Okay, kalau soalan nak sampai ke pi saja, kita lihat kita dah ada. Kat mana pi? Di sini pi. So maksudnya kita punya jawapan sampai. Yes, sampai dekat pi saja. So yang lain kita padamkan. Kita padamkan. Okey, saya dah terpadam saya punya paksi X. So kita lukiskanlah balik, tak susah pun. Kita lukiskan balik kita punya paksi X. Okey. Tu dia. Siap. Itulah kita punya Y equals to 3 sin 2x sampai pi. Okey? So, saya akan tunjukkan untuk graf-graf yang lain. Okey, seterusnya jom kita tengok graf cos. Kali ini saya gunakan lain sedikit kaedah. Okey, kita lihat. Okey, Y sama dengan, let's say soalan saya 4 cos 3x. Soalan, okey, X sampai ke 360 darjah. 360 dengan 2 pi sama je lah. Okey, kali ni saya ubah sedikit. Okey, saya kongsi sedikit cara ni. Ini juga merupakan kaedah, antara kaedah yang untuk mudah lah. Permudahkan. Okey, jadi kita buat paksi X, kita buat paksi Y. Okey, kali ni saya tak letak 4 titik. Saya tak letak 4 titik. Tapi apa yang saya buat adalah, okey, nilai A kita masih sama, 4, iaitu maksimum dia 1, 2, 3, sini 4. Okey, negatif 1, 2, 3, okey, ini negatif 4. Okey, kali ni saya akan lukiskan saya punya graf cos menggunakan B dia. Okey, kita tengok B. B kita sekarang berapa? B kita adalah 3. Bermakna saya akan buat 3 putaran, okey, sehingga 2 pi. Okey, 3 putaran sehingga ke 2 pi. Jadi sekarang untuk graf cos, okey, saya kongsikan sedikit tips, okey. Di sini graf cos nak selamat. Okey, graf cos kita lukiskan daripada sebelah kiri, iaitu kawasan negatif kita. Okey, kita sama juga, kita letakkan supaya saiz dia sama. Okey, di situ, dan kita letakkan di situ. Okey, di situ dan di situ. Okey, cukup tak? Okey, so kalau tak cukup, kita panjangkan lagi kita punya paksi X. Okey. Okey, kalau tak cukup juga, nanti kita boleh tambah lagi. Okey, so graf cos. Okey,
Biasanya kita pelajar terlampau berhati-hati sehingga kan kadang-kadang markah akan hilang lah. Okey, graf kos ni kita kena pastikan istilah dia ada telinga, dia ada macam ada sayap dia sikit. So hati-hati, jadi untuk mengelakkan kita tersilap, kita buat dari sini. Tu dia. Tu dia. Tapi ingat, sebab soalan daripada kosong, bermakna yang sebelah ni nanti kita padam lah. Macam tu. Okey. So seteruskan. Okey, graf kos kita di sini buat tanda supaya graf kita akan sama je saiz dia. Okey, so graf kos. Okey. Tu dia satu putaran. Susah kan nak buat? Senang je. Okey, kemudian kita buat lagi. Okey. Okey. Sini. Itu dia 2 putaran. Soalan nak 3. B dia 3 bermakna kita nak buat 3 putaran. Okey, ingat dia tapi ya kita tak nak double line macam ni tau. Ni saya buat sebab kat skrin saya dia menggigil-menggigil sikit. Okey, so saya kena tambahkan dekat paksi X saya. Okey. Sini. Okey. So bawah di sini satu titik, di atas satu titik. Okey. Okey. Tu dia. Jadi nampak tak? Okey, ini sampai sini. Okey, sampai sini satu putaran. Okey, sampai sini satu putaran. Sampai hujung ni 2 putaran. Dan sampai sini kita dapat 3 putaran. Sampai je 3 putaran, terus letak di sini 2 pi. Kita 2 pi, di mana pi kita? Bermakna pi kita adalah di sini. Okey. Di sini kita punya pi. Okey, siap. Itulah dia punya graf. Jadi maksudnya perkongsian saya yang kedua ini adalah kita lihat pada nilai B. Okey. Jadi kalau saya, okey contoh saya bagi pula graf sin. Y sama dengan, okey berapa? 3 sin 2x. 3 sin 2x, jadi sama juga dengan tadi. Kita buat paksi Y kita. Okey, kita buat paksi X kita. Okey, so di sini dia sampai 3. So kita ambil lah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini kosong. So kita tengok, okey, limit dia dari kosong X sampai ke 2 pi. Jadi kalau kita lihat, kita punya B2. Bermakna saya akan buat 2 putaran. Saya akan buat 2 putaran. So sama juga graf sin. So kali ni kalau graf cos, kan kita letak tadi saiz dia 1 daripada negatif sampai ke sini. Okey, tapi untuk graf sin kita bermula dari kosong, sama saiz dia. Kita letak titik, letak titik, letak titik, letak titik, letak titik. Okey, kita nak buat berapa? B kita 2. Bermakna kita akan buat 2 putaran. 2 putaran, so graf sin atas satu titik, bawah sini, atas sini, bawah sini, terlebih pun tak apa. Okey, graf sin. Okey. Satu putaran. Okey. Yes, 2 putaran. Bermakna di sinilah 2 pi. Sini 2 pi, di mana pi? Di sini kita punya pi. Siap. Okey. So saya teruskan perkongsian. Sekiranya graf ini ada modulus. Tu dia, ada modulus. So apa maksud modulus? Apa-apa yang berada di bawah kita akan naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas. Tu dia. Okey, itu dia. Maka apa perlu kita buat di sini? Kita padamkan yang di bawah. Kita padamkan yang di bawah. So itulah bentuk graf. Y sama dengan 3 sin 2x dalam modulus. Okey, apa kata saya ubah soalan? Saya tambah 1 di sini. Okey, saya tambah 1. Saya tambahkan 1. Apa yang perlu kamu buat semua adalah 3 tambah 1 kita padam, kita padam dulu. Okey, 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. 0 tambah 1, 1. Tadi negatif 3 tambah 1, di sini negatif 2. Bermakna kita punya kosong dah berubah. Kat mana kosong kita? Yes, kosong kita akan turun ke bawah. Okey, tu dia, itu paksi X kita yang baru.
Bermakna paksi X yang asal kita padamkan. Tu dia. Dan kita padamkan pi kita dan 2 pi kita. Dan kita tuliskanlah di tempat yang baru ini 2 pi. Dan ini kita punya 2 pi. So itulah graf Y sama dengan 3 sin 2X. Mudah kan? Okey, sama juga dengan cos. Okey, dan kita akan tengok pula graf tangent. Okey? Okey, seterusnya kita sambung dengan graf tangent. Okey, graf tangent saya bagi contoh soalan Y sama dengan 3 tangent X. Okey, jadi kalau kita lihat tadi, contoh mula-mula saya gunakan kaedah di mana saya letakkan 4 titik pada paksi X. Kemudian saya bahagikan setiap X tu dengan nilai B. Dan kaedah seterusnya iaitu saya melakarkan graf berdasarkan saya punya B. B tu untuk menentukan bilangan putaran untuk kedua pi. Okey, sekarang kita tengok graf kita adalah graf tangent. 3 tangent X. Di mana di sini adalah kita punya A. A kita 3 dan B kita adalah 1. So saya pun buat. Okey, cuma untuk pengetahuan semua, okey, bahawa graf tangent tak ada nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, so itu kita punya paksi X dan paksi Y. Letakkan kosong, tapi tak apa, kita masih letakkan 3 pada baris ketiga dan negatif 3 baris ketiga di bawah. Okey, so graf tangent ni dia macam graf cos di mana kita akan letakkan nilai satu pembaris tadi, dia bukan seperti sin. Kalau sin kita letak dari sini kan, daripada origin point kan. Tapi tangent dengan cos, tu dia. Okey. Jadi mungkin saya nak buat, okey, so saya akan saya letakkan satu pembaris di sini. Di mana satu pembaris itu adalah untuk menghasilkan satu garis putus-putus. Iaitu garis asimptot di mana garis ini tidak boleh disentuh oleh graf. Okey, berapa banyak saya nak buat? Okey, tak apa. Buat lebih tak apa. Nanti kita padamkan kalau terlebih. Kalau kurang, kita tambahkan. Okey, dia tak susah. Okey, cukup. Okey, so itu. Dan saya letakkan titik di sini, letak di sini, di sini. Kalau kita lihat di sini, B kita 1. Okey, di sini B kita 1. Ni tak ada nombor kan? Jadi bermakna B kita adalah bernilai 1. 1 bermaksud kita akan buat satu putaran sampai ke 2 pi. So, apa yang saya sampaikan untuk contoh yang kaedah yang kedua ini, iaitu melakarkan graf berdasarkan nilai B, iaitu untuk 2 pi. So, saya mengandaikan soalan juga sampai ke 2 pi. Okey, so bermakna saya buat satu putaran, one number cycle dia. So, graf tangent positif tu dari atas. Okey, macam tu. Tak titik ni. Tu dia. Itu dia. Dan di situ. Itulah dia satu putaran. Bermakna dah terlebih. Terlebih tak apa, biarkan. So, di sinilah kita punya 2 pi. Di mana pi kita? Di sinilah pi kita. So, kalau soalan sampai pi, bermakna yang baki kita kena padamkan. Contohlah soalan, dia tambah. Soalan nak sampai ke 3 pi. Tu dia. Kalau soalan nak sampai 3 pi, kita tahu tadi. Pi kita pada separuh putaran. Bermakna kita kena tambah lagi. Tu dia. Itulah kita punya 3 pi. Jadi kalau soalan nak 4 pi, semua kita boleh dapat. Boleh? Okey, graf tangent. Okey, contoh graf tangent sekarang. Saya letakkan modulus. Sama juga konsep dengan yang kita dah lukis tadi. Bila ada modulus, kita akan naikkan. Okey. Kita akan naikkan. Okey. Tapi kali ini saya nak bagi contoh sekiranya berlaku penambahan terlebih dahulu. Okey, kita tambahkan dulu. Contohlah saya tambah 1 baru modulus. Kali ini kita tambah 1 dulu. So tambah 1 kita akan ubah. Kosong ni kita akan ubah, 3 akan ubah, negatif 3 kita akan ubah. Okey, tadi 3 kan, tambah 1 jadi 4. So tadi kat sini kosong tambah 1 jadi 1. Negatif 3 tambah 1 jadi negatif 4. Itu dia. So kita akan ubah kita punya paksi X. Paksi X kita akan berubah ke bawah. Okey. Tu dia. Itu paksi X kita bermakna kosong dah berada di bawah. So, paksi X yang asal kita padamkan. Okey, jadi kita turunkan nilai-nilai.
pi, turunkan selari 2 pi, 3 pi dan okey cukup, tak ada pun 4 pi. Dan kita padamkanlah nilai pi yang asal. Padam. Okey, siap. Dah siap? Belum. Sebab dia tambah 1 baru modulus. So sama juga modulus apa-apa yang berada di bawah kita naikkan. Okey, kita naikkan. Tu dia. Okey, tu dia. Tu dia. Nampak pelik kan? Tapi itulah konsepnya. So apa-apa pun yang di bawah kita kena padamkan. Kita padamkan, nampaknya saya dah terpadam. Maka, okey, kita kena sambungkan balik. Okey, kita kena sambungkan balik lah. Okey, kita kena, satu dia. So itulah graf dia. Sekiranya tambah dulu, baru kita moduluskan. Okey? Okey, so kita tengok contoh yang lain. Seterusnya kita buat lagi satu contoh sebelum kita buat garis lurus untuk menentukan bilangan penyelesaian. Okey, contohnya okey, kita bagi soalan y sama dengan dalam modulus negatif 2 tolak 3 sin 2x. Okey, kosong x sampai ke 2 pi. Itu dia. Jadi dekat sini nak mudah, kita susun dulu negatif 3 sin 2x baru kita tolak 2. Ini berarti kita akan tolak dulu baru modulus. Seperti biasa, kita akan buat paksi x dan paksi y kita. Okey, paksi y. Dan di sini kita punya paksi x. Tu dia. Seperti biasa, kita akan letakkan, okey, dia punya maksimum dan minimum 3. A kita 3, 1, 2, 3, 1, 2, negatif 3. Okey, letakkan. Sekarang kita tengok, kita punya B. B kita 2. Bermakna saya akan lukiskan graf 2 putaran. Okey, 2 putaran graf di sini. Okey, so saya letakkan tanda di sini. 1, 2, 3, 4. Terlebih pun tak apa. Okey, kita nak 2 putaran sebenarnya cukup dengan 4. Okey, tapi ingat graf ini adalah graf negatif. So, graf negatif ke bawah lah. So, saya letakkan titik bawah, atas, bawah dan atas supaya saiz dia sama. Okey, so kita graf sin. Okey. Okey. Satu putaran. Okey, next. Okey. Yes, itu kita punya 2 putaran. Sebab B kita 2 putaran. Kalau B kita 3, kita buatlah 3 putaran. Kalau B kita 4, buatlah 4 putaran untuk 2 pi. So, saya terus letak di sini 2 pi. Di sini saya punya pi. Tengok soalan, yes, soalan cantik sampai 2 pi. So, kalau soalan sampai pi je, bermakna saya perlu padamkan. Kalau soalan nak sampai 3 pi, bermakna saya kena tambah lagi 1 putaran. Okey? So, sekarang kita dah dapat untuk negatif 3 sin 2x. Okey, dia kata tolak 2. 3 tolak 2. 3 tolak 2. So, dekat sini kita tinggalkan 3 tolak 2 adalah 1. 0 tolak 2. Bermakna di sini akan jadi negatif 2. Negatif 3 tolak 2. Di sini akan jadi negatif 5. So, manakah kosong kita? Bermakna kosong kita dah jadi di sini. Tu dia. Tu dia paksi X kita yang baru. So, kita naikkan dulu kita punya nilai pi. Kita punya nilai 2 pi. Dan kita punya kosong. Kemudian, kita padamkan paksi X kita yang asal. Padamkan bersih-bersih semuanya. Itulah dia punya graf kita. Iaitu untuk negatif 2 tolak 3 sin 2x. Tapi kita belum habis menjawab sebab soalan modulus. Modulus maksudnya kita akan naikkan apa-apa yang berada di bawah. So, naikkan berapa ni kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Naiklah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas ni. Tu dia. Okey. So, sekarang kita tengok, kita naikkan. Okey, bermakna yang ini 2, dia akan naik di sini. Okey, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 akan naik di sini. Tu dia. Ini pun sama akan naik ke atas. Ini 2 ni naik di sini saja. So, naikkan macam tu. Okey.
So ini naik. Tu dia. Okey. Okey, ini. Tu dia. So apa lagi? Kita kena padamlah yang di bawah. Tapi ni hati-hatilah, saya akan terpadam saya punya gerah ni kan. Okey, so saya akan padam. Padam. Okey, tapi yang bawah ni pun saya kena padam. Dah terpadam. Tak apa, kita buat balik. Sebab kecil je. Naik atas tadi. Tu dia. Tu dia. So itulah graf negatif 2 tolak 3 sin 2x dalam modulus. Okey, cantik kan? Bergunung ganang. Okey, so itu dia untuk lakaran graf. Saya harap dapat membantu kalian dalam lakaran graf. Okey, seterusnya kita akan tengok nanti. Saya akan bimbing 2 atau 3 soalan untuk mencari bilangan penyelesaian. Okey. Okey, seterusnya kita lihat soalan lakaran graf bersama dengan bilangan penyelesaian. Okey, so kita tengok ni soalan SPM. Okey, 2009. Okey, soalan diberi adalah, yang pertama, Y sama dengan 3/2 cos 2x. Okey, lakaran graf X sampai ke 3/2 pi. Soalan kedua, okey, dia minta kita lakarkan satu garis lurus untuk mencari bilangan penyelesaian. Persamaan diberi adalah 4/3 pi X tolak cos 2x sama dengan 3/2 menggunakan limit yang sama. Okey, jom kita lukiskan. Okey, first kita tengok graf ni adalah graf cos. Okey, kita nak buat berapa putaran? Yes, 2 putaran untuk 2 pi. Dan kita punya maksimum minimum berapa? 3/2 ataupun 1/2. So, kalau 3/2 atau 1/2, janganlah buat garis 1/2 baris saja. So, kita buatlah 3 baris, panjang besar sikit kan? Okey. Okey. Dan okey, itu Pak CX kita. Okey, itu Pak CX kita. Okey, seterusnya saya letakkan kosong. Okey, di sini 1, di sini 2, 3 baris. 3 baris untuk 3/2. 1, 2, 3, negatif 3/2. Okey, kita lihat B kita. B kita di sini, tu dia. B kita adalah 2. Jadi ini bererti saya akan lukiskan graf cos 2 putaran. Seperti yang sebelum ni saya dah terang, okey, untuk graf cos kita letakkan bermula dari sini, daripada kawasan negatif. Okey, di situ. Okey, terlebih tak apa. Okey, so soalan ni graf positif, cos positif. So dari atas kita akan turun bawah sini. Okey, naik atas sini, kita akan turun bawah sini. Okey, kita kata kita nak naik atas sini. Okey, kita akan buat 2 putaran. Okey, cos 2 putaran. 2 putaran. Okey. 1 putaran. Okey, seterusnya. Yes, itulah dia 2 putaran. Okey, 2 putaran kita buat letak terus 2 pi. Di mana pi? Di sinilah kita punya pi. Sini kosong. Okey, so itulah 3/2 cos 2x. 3/2 cos 2x. Tapi jangan lupa kita tengok pada kita punya limit. Soalan nak 3/2 pi saja. So, tak ada masalah. Kita boleh tahu pun. Okey, sini pi, sini 2 pi. Bermakna di sinilah kita punya 3/2 pi. So, apa yang perlu kita buat? Kita padam sebab kita dah terlebih. Padam. Padam. Okey, dah terpadam semua. So, kita lukiskan balik. Tu dia. So, itulah soalan kita. 3/2 cos 2x. Okey, seterusnya kita... Okey, seterusnya untuk mencari bilangan penyelesaian, kita ada 2 persamaan. So, kita tengok dulu apa yang sama di sini. Okey, kalau kita lihat, di sini ada cos 2x, di bawah juga ada cos 2x. So, kita akan ubahkan persamaan pertama, dia akan menjadi 2y/3 sama dengan cos 2x. So, kita dapat di sini adalah 4 k/3 pi x tolak cos. Cos 2x kita adalah 2y/3.
3 sama dengan 3 per 2. Okey, so kita susun balik. Kita akan dapat di sini adalah 2y per 3. Okey, so seperti biasalah kita akan gerakkan di sini. Kita akan dapat sama dengan 4x per 3 pi tolak 3 per 2. Okey, so kita ubah persamaan kita nak jadi y. Bermakna semua kita akan darabkan 3 per 2. Okey, so masuk semua ni kita akan buat ni, kita akan darabkan dengan 3 per 2. So kita dapat di sini adalah 4 per 3 darab 3 per 2. So kita dapat 2x per pi. Okey, yang sini dapat negatif 9 per 4. Okey, so itulah persamaan garis lurus kita. Okey, bagaimana kita nak buat garis lurus? Okey, garis lurus senang je. Kita buat x, kita buat y. Kita ambil 2 titik. Okey, nak letak titik apa? Saya nak letak kosong dengan 2 pi. Kenapa? Tak kisah, suka hati pun. Tak nak 2 pi, nak pi pun boleh. Okey, kita gantikan x kita. Kita gantikan x kita, ni x kita dengan kosong. Kita ganti x kosong. So, kosong bermakna kat bawah ini dapat negatif 9 per 4. Kemudian kita letakkan x kita dengan 2 pi. 2 pi darab 2, 4 pi. 4 pi bagi pi kita dapat 4. Okey, so kat sini dapat 4. 4 tolak. Okey, kita buatlah 4 tolak 9 per 4. So, okey, 4 tolak 9 per 4. Okey, so kita dapat jawapan dia ialah okey. Okey, kita dapat di sini adalah 7 per 4. Okey, 7 per 4 untuk nilai 2 pi. Okey, tak kisah pun sebenarnya kalau kamu kata kamu nak letak pi pun boleh. Kalau letakkan pi di situ. Okey, so pi kita di sini gantikan nilai x dengan pi. 2 pi bagi pi berapa? 2. Okey, 2 tolak 9 per 4. 2 tolak 9 per 4 ialah okey, negatif 1 per 4. Negatif 1 per 4. Jadi 2 titik boleh, 3 titik boleh, tak ada masalah. Okey, so kita ambil kosong dengan negatif 9 per 4. Okey, negatif 9 per 4. So, di mana kedudukan negatif 9 per 4? Dia adalah okey, di negatif 2.25. Okey, negatif 2.25. So, dekat sini kita dapat ini adalah 1. Okey, negatif 2.25, ini adalah 1.5. So, kita tahu di sini adalah 2. Di sini adalah 2.5. So, 2.25 di sini. Tu dia. So, bila kita dah letakkan garis-garis tu, kita tahulah. Sini 1.5, bermakna sini 2. Sini 2.5, so 2.25 di sini. Okey? Okey, kemudian kita tengok. Okey, nilai 2 pi. Nilai 2 pi adalah 7 per 4. Di mana 7 per 4? So, 7 per 4 adalah 1.75. Okey, 2 pi. Okey, tapi kita lihat soalan kita sampai 3 per 2 je. Jadi, tak payahlah buat sampai 2 pi. Kita buat sampai pi je. Pi dia negatif 1 per 4. Di mana negatif 1 per 4? Negatif 1 per 4 adalah 0.25. So, 0.25 di mana? Okey, di sini 0.5. So, 0.25 di sini. Okey, so kita ambilkan pembaris sebab dia garis lurus. So, ambil pembaris. Cukup dengan 2 titik pun dah boleh. Okey. Okey, tu dia. Okey, lari sedikit. Okey, gariskan. Itulah dia. So, mana jawapan kita? 1, 2, 3. So, itulah dia. Kita akan tuliskan jawapan di sini. Bilangan penyelesaian sama dengan 3. Okey? Itulah dia. Berapa markah? Okey. Kalau graf tadi sekiranya tak ada modulus, tak ada berlaku kenaikan atau pengurangan, graf dia ada 3. Okey, dan bilangan penyelesaian kita dapatkan bentuk. Okey, di sini kita dapatkan persamaan kita dapat 1 markah dekat sini. Okey, graf kita buat betul dapat 1 markah di sini dan bilangan penyelesaian kita ada 1 markah. Graf 3 sini 3, so kita dapat 6 markah. Boleh? So, saya harap perbanyakkan lagi latihan. Okey, so ingat apa yang saya dah bimbing tadi.
Okey, kita ada dua kaedah. Yang pertama tadi iaitu kita lihat tadi semula apa kaedah kita yang pertama. Okey, kita menggunakan kaedah ini. Bentuk graf, letakkan 4 titik, tentukan maksimum minimum. Kemudian setiap nilai pada 4 titik tadi kita akan bahagikan B. Ataupun kaedah kedua yang saya tunjukkan tadi iaitu kita akan melakarkan graf kita berdasarkan nilai B. Sekiranya B kita 2, okey, B kita 2, maka kita akan buat 2 putaran untuk 2 pi. Okey, A dia tetap sama, A adalah kita punya titik maksimum dan minimum. Okey, so itu saja perkongsian saya untuk lakaran graf bersama dengan bilangan penyelesaian. Okey, seterusnya kita akan sambung selepas ini untuk menamakan graf. Okey? Okey, terima kasih, bye.